Erina. First of all, nak tanya you lah. Horseback archery mungkin satu benda yang baru untuk kita semua. So nak tanya macam untuk you, bila you start horseback archery, so yang mana datang dulu? Horseback riding ataupun archery dulu? Okey, macam I start dulu dengan riding, horseback riding dulu. Itu pun I pun tak sangka boleh dapat naik kuda sebab kuda ni kan dululah macam I fikir kuda ni mahal. So tapi time tu I dekat universiti dekat Johor, so I dapat peluang untuk naik kuda sebab kat situ ada stable kuda. So dapat harga untuk harga student, dapatlah peluang untuk naik kuda tu. And then tapi time tu I tak tahu pun pasal horseback archery. Cumanya bila I dapat tahu pasal horseback archery tu sebab satu dokumentari tahun 2011. Dalam tu ada pemanah berkuda Malaysia, ada Din Mahidin, Anita Wu, ada Hafiz. So tiga-tiga orang ni bila I tahu macam I dah belajar ride. So macam boleh combine dengan memanah. Macam cool gila je kan, macam teruja. And then tapi time tu I tak boleh nak start lagi sebab I tengah study. I hold dulu I punya keterujaan tu. And then I tunggu sampai I habis grad. I cari I punya coach memanah tradisional, Cik Azizul. And then I juga jumpa dengan coach untuk menunggang kuda yang juga merupakan pemanah berkuda Malaysia, iaitu Sarjan Marshal Ajail daripada Angkatan Tentera Malaysia. So daripada situlah segala-galanya bermula dan I start belajar dengan dia riding dan juga memanah berkuda sampailah sekarang. Okey, itulah Erina. Masa Lily tengok je video Erina kan, just one word lah yang keluar daripada mulut. Stylenya! Kan naik kuda, memanah. Lepas tu dengan orang kata kostum semua kan. Tu lah cakap pasal kostum benda semua ni dengan equipment dekat atas meja. Jadi mungkin Erina boleh explain sikit. Setiap competition akan guna equipment yang sama ke macam mana? Dia terpulang kepada rider tu sendiri, kepada horseback archers tu sendiri, sama ada dia nak guna macam saya akan guna equipment yang saya dah selesa. Kalau saya dah train dengan equipment tu, saya akan guna time competition. Tapi kebiasaannya saya akan bawa backup just in case arrow patah ke, bow patah ke, memang akan bawa backup lah. Cumanya apa yang kita guna waktu training tu kita akan guna untuk competition sebab nak tukar equipment time competition tu bukan satu tindakan yang bijak lah sebab kita dah biasa training kan. So macam tu lah dari segi equipment. Lepas tu difahamkan different horses every competition kan. Macam mana chemistry tu datang dengan horses tu? Macam saya sendiri pun kalau especially horseback archery lah, dia difference dia sebab kita tak bawa kuda macam saya pergi ke Korea contohnya, saya tak bawa kuda daripada sini, kos dia sangat tinggi. So kita akan sewa daripada sana. And then kita akan diberi peluang lah untuk try beberapa and then kita akan pilih kuda yang mana yang serasi. Cumanya dekat situ kita punya skill sebagai seorang penunggang kuda tu diuji lah, maksudnya kat situlah kita tahu kita nak kuda macam mana, nak kuda laju ke, nak kuda ataupun kalau kuda tu dia jenis yang problem sikit, so macam mana kita nak handle kuda tu supaya kita boleh guna kuda tu dalam competition. And plus cakap pasal kuda, banyak breed. Ya, banyak breed. And satu dokumentari yang tengok awak masa pergi Korea, awak kena ride first time stallion. So stallion. Sebab in the end kita tahu susah nak control, so awak tukar kuda. Tapi betul. Experience masa handle stallion untuk first time tu macam mana? Ya, sebab untuk memanah berkuda saya tak pernah naik stallion. Biasanya saya naik kuda yang mare ataupun gelding. So untuk stallion first time naik stallion, dan kuda tu sebenarnya agak baru dalam memanah berkuda. So dia agak tak biasa. Itu pun kalau tak silap saya first competition dia juga. Macam so agak nervous juga. So bagi saya kat situ saya punya skill sebagai seorang penunggang kuda tu diuji. Sebab kuda tu dia lari dan boleh cakap dia jump sedikit halangan yang attract tu. So tapi disebabkan saya belajar properly menunggang kuda secara betul dengan coach, so kita boleh handle dan alhamdulillah time tu tak jatuh lah. Kalau jatuh dia jadi drama lain kan. So alhamdulillah time tu kita boleh kawal kuda dengan baik dan saya turun dan saya diorang organizer sendiri yang cakap okey kita akan tukarkan kuda untuk you. Alright. And itu cerita experience competition kan. And macam awak cakap tadi, first international competition. Dari segi competition secara general lah, lepas awak dah buat horseback riding, dah try horseback archery, macam dah training apa semua, ingat lagi tak awak punya first competition and
perasaan time tu, macam mana you nak handle you punya mental preparation, mana nak handle kuda, mana nak handle reload apa tu, arrow tu. Reload arrow. Okey, betul. So macam mana first time competition? Okay, my first competition 2014. Masa tu Malaysia yang anjurkan, tapi international competition. Kita panggil semua pemanah berkuda dunia datang ke Malaysia untuk compete dekat sini. So masa tu yang saya ingat, saya rider Malaysia pertama dalam group first. Okey. So dia punya nervous tu lain macam lah. Dalam group tu pula semua yang memang dah well established punya horseback archers. Memang dah power lah kan. So saya pula yang seorang-seorang perempuan dah baru pula tu kat situ. Dia punya nervous tu memang lain macam. Tapi first acara tu adalah acara nama dia Polish Track. Tapi sebabkan coach kita memang saya akan ada sentiasa dengan coach. So coach saya juga, sebab macam saya cakap dia pemanah berkuda Malaysia, dia juga bertanding untuk pertandingan tu. So dia bantu saya untuk kurangkan sikit saya punya nervous tu. Okey, dia bagi tips-tips terakhir lah sebelum saya pergi buat saya punya pertandingan tu untuk ride. Erina cakap pasal competition kan. Macam mana Erina motivate diri sendiri tu lah, sebab macam sukan ni tidak dipertandingkan dalam macam-macam seperti sukan SEA ke, sukan Asia ke, ataupun sukan Olimpik. So what motivates you the most untuk you teruskan career you as what you are now? Saya bermula pun sebenarnya bukan untuk compete. Bukan untuk competition lah. Maksudnya bila saya tahu sukan ni boleh digabungkan, saya berlatih tu hanya sekadar merasa macam okey, sukan ni boleh gabung. Lepas tu sukan ni sukan sunnah dianjurkan kan, berkuda, memanah, berenang. So bila berkuda dengan memanah ni boleh buat sekali, saya train macam biasa je. Cumanya kebetulan alhamdulillah mungkin peluang masa tahun yang saya pergi jumpa dengan coach saya tu, kebetulan tahun tu dia kata okey, Malaysia akan anjurkan. So berlatih betul-betul supaya get selected and then boleh masuklah dalam pertandingan tu.